Tentu ya guys. Hai, Assalamualaikum semua. Kita jumpa lagi dalam Puaka. Okey, diharapkan anda semua sihat semuanya kat rumah. Dan terima kasihlah bagi anda yang dah ada beli merch Puaka. Jangan lupa apa-apa pun like, share and subscribe. Kita viralkan Puaka ni, bagi tahu sesiapa saja yang di rumah yang belum tengok. Dan kalau boleh jangan lupa tengok sekali kita punya Puaka Extra. Tu yang penting. Yang paling penting kalau boleh bila tengok ni semua kan, jangan skip ad. Dan bagi you all yang nak join, nak happy-happy dengan kita dalam kita punya konten baru iaitu Bodoh ke Pandai, boleh email diri anda, maksudnya boleh email kepada kami mengenai diri anda, hantarkan short clip pasal anda. Kita nak yang kisah-kisah yang banyak mulut, yang yalah, faham ke susutvc@gmail.com. Okey. Dan minggu ini, kalau minggu lepas kita bersama dengan director Bidadari, dan minggu ini kita bersama dengan salah seorang pelakon Bidadari. Ini dia Jenny. Hai. Jenny Primadona. Yeah, nama glamour, nama betul Fazlina Aziz. Feeling nak primadonakan diri. Okey, ni kakaknya kepada Fatin Amira. Betul. Okey, Fatin Amira nama betul ke nama stage? Nama betul. So Fatin Amira Aziz. Abdul Aziz. Abdul Aziz. Fazlina Abdul Aziz, Fatin Amira Abdul Aziz. Orang selalu ingatkan kita bapak lain, mak sama. Macam mak dah tak dengan bapak, mak kahwin lain, dia dapat adik. Padahal muka kita lain. So orang cakap gitu, padahal bapak sama. Tak ada kena-mengena. Yelah, ada ikut muka bapak, ada ikut mak. Yes. Kan? Tapi bila orang dah kenal kita dah berbual-bual, orang macam, betul lah diorang adik-beradik sama. Tapi Fatin tu more to Wakanda. Dia ikut bapak. Saya ikut mak. Sorry bapaknya, masa saya bergurau je. Maksudnya dia Wakanda. Dia ikut bapak. Saya ikut mak. Spesies Wakanda. Spesies Wakanda. Betul besar punya. Dia ratu. Ratu. Waka betul lah. Saya tak nak cakap lah. Betul ni satu. Okey. Ni salah satu pelakon dalam cerita Bidadari kan? Betul. Nak ceritakan sikit apa watak awak? Orang dah tengok dah. Okey. Watak saya dalam Bidadari, saya sebenarnya seorang bekas isteri kepada Sani Hussein. Dia main Arifin. Jadi sepanjang-panjang perkahwinan kita tu, dia banyak-banyak menyusahkan saya lah, senang cakap kan. Dia senang cakap, nak jadi house agent lah, nak jadi tu dan dia. Actually, sarap. Jadi because of Kuasam sarap. Because of that, saya bercerai lah dengan dia. Tetapi ada rahsia yang akan dicungkil sepanjang, dan towards the end of the story tu, nanti akan tahulah kenapa terjadinya kita bercerai dan sebagainya. Kena tengok. Sebab seperti apa Tuan Director kita cakap kan, Mahfuz kata, bila korek lubang kubur, rahsia si hidup pun dapat dicungkil sekali. Tu dia magic dekat situ. Bukan yang mati je. Yang hidup pun terbabit sekali. Wow, itulah. Dan jangan lupa kita ada ramai lagi pelakon-pelakon yang disegani macam Abang Johan Jaafar. Betul. Lepas tu ada Kak Zalia Hamid. Lepas tu ada Kak Aminah. Ahmad. Macam-macam lagi lah. Ramai. Betul. Okey, sekarang the shoot Bidadari ada cerita seram ke? So far tak ada. Pasal saya kat rumah. Kat rumah. You all yang dekat kubur-kubur, saya tak ada kena-mengena. I all the way kat rumah je. Tapi saya ni adalah cerita-cerita jugalah. Macam pasal you all punya experiences. Jadi kita kat rumah tu dengar macam, okay, let it be there. Jangan masuk rumah ni. Pasal rumah kita tak ada kena-mengena. Apa cerita seram? Ada cerita seram Tak ada. So far tak ada cerita seram. But dia cerita seram pasal you all. Pasal yourself. Jadi sampai kat telinga kita tu cakap, boy gini-gini tu macam, ada cerita juga. Kan. Lemas semangat lah. Habis cerita dah macam cerita gitu. Of course bound to happen punya kan. Tapi dia bukan cerita seram pun. Dia tak cerita seram. Dia cerita pengajaran. Tapi tiba-tiba dia sibuk nak enter frame. Yalah, suka. Dia cakap handsome si boy ni. Alhamdulillah, sekali puji bagi Allah. Banyaklah. Okay, kita mulakan cerita seram. Okay, mulanya cerita seram saya. Cerita dia begini, saya dah lama berkecimpung dalam bidang tradisional Melayu tarian. Jadi saya dengan satu pertubuhan ni lah.
Boleh sebut. Boleh sebut. Boleh, itu boleh. Saya dengan Sri Warisan dah lebih 20 tahun. Daripada kecil sampai sekarang lah. Masih lagi aktif. Tengok Cik Som punya episod? Tengok. Dia pernah ceritakan tak dekat you all cerita? Yang ada yang dia belum pernah cerita. Yes, ada yang dia simpan rahsia. Pasal mungkin dia tak nak takut-takutkan kita lah, betul, kan. Jadi saya punya experience daripada Sri Warisan ni actually ada quite a few lah yang happen lah. Macam okay, cerita dia begini. Saya dulu bawa motor juga. Saya memang bawa motor for close to 10 years. Tapi pasal apa yang berlaku tu, terus buat saya macam tak nak bawa motor lagi lah. Stop merempit stop merempit. Dulu rempit, nampak ni semua rempit-rempit yang pasal ni. Semua scrap atas badan. MR. Hai, Mina rempit. Jadi pasal dia ada kena-mengena lah. Maksudnya saya dengan Sri Warisan, lepas tu saya bawa motor. Jadi apa yang berlaku-berlaku tu seterusnya ada macam kesinambungannya lah. Jadi kalau kita nak cerita pasal Sri Warisan dulu selalu kita kena buat show, pergi sekolah-sekolah pagi-pagi tau. Kadang-kadang kan macam assembly show pukul 7 pagi kan. And then after that kita kena report, macam dancers have to report pukul 6 lebih pagi. Pasal kita nak kena make up and all that. Betul. So pada satu hari tu saya pergi satu sekolah ni lah kita tak nak namakan sekolah tu kan. Okay. So saya one of the first to arrive jadi dah sampai dulu make up lah, nak kena make up. So saya masuk toilet tingkat 1 tau. Selalu tingkat 1 is common common toilet, right? Selalu yang macam kalau ada cerita-cerita macam yang ke atas lock-lock kan semua. So this is tingkat 1, betul-betul sebelah foyer yang you kena naik tangga pergi school hall. So toilet dekat sini, which is a common toilet. So I tak fikir apa-apa lah, just go. Jadi bila pergi tu sebelah telinga ni pasang earpiece lah. Sebelah pasang earpiece, memang selalu kan nak kena dengar lagu. So pasang earpiece sambil make up lah ni, masuk dalam toilet make up. Masa tengah masuk tu, saya nampak satu pintu tutup. Dah tertutup lah, one cubicle. Saya dengar dua budak perempuan ni tengah bercikikian, ketawa. Dia cerita dia. Because saya tengah dengar earpiece, saya tak dengar lah apa diorang tengah berbual. But I know there were two girls who were talking to one another lah. Macam dia cerita dia, lepas tu dia ni ketawa, cerita balik, dia ketawa balik gini. Sepanjang-panjang tu make up, apa-apa semua, dengar lagu. Okay, time's up. Tu macam by then dah half an hour lah kat dalam toilet tu. So by then ada budak-budak lain masuk toilet. Lepas tu diorang keluar. Tu macam pintu ni masih tutup, budak-budak ni tak keluar. Pasal after that terus senyap tau. Senyap rabak bila budak-budak baru dah start masuk. Habis semua keluar masuk toilet tu, bilik ni tiba-tiba senyap. Tu macam diorang tengah buang air besar ke atau macam mana? Dia tengok dia macam mana ni. Macam senyap gila Okay, tu buka earpiece, simpan. Cuy lah. Dia macam senyap Okay, maybe diorang keluar ke aku tak perasan ke. But no, what cannot be. I'm facing the mirror. The door is behind me. They should be. Kalau keluar mesti I nampak apa. So macam buat bodoh lah tu. Tapi macam hati ni aku risau tu lah. Apa benda ni? Asal senyap So after that bila I cakap diri saya tawakal lah okay, kita cuy nak. Kita tengok sikit lah. So I walk. And then macam pasal dulu as in sekolah-sekolah kan kalau toilet door orang macam half kan, as in 3/4 lah, boleh nampak kaki kan. So tengok lah, tak ada apa-apa. Jadi macam tak ada kaki tu. Macam siapa yang berbual tu tadi tu? Tu macam it is not my imagination. Lepas tu terus immediately bulu roma saya berdiri macam nak mampus. Okay, because tadi tak takut apa, tak fikir apa-apa. Sekarang tu dua perempuan siapa yang tadi ketawa, kau ketawa, aku ketawa. I panic big time. Tu macam okay, tak apa. This is normal lah kalau sekolah-sekolah kan orang kata maybe budak-budak diorang kan nak main-main tu tempat diorang lah. Maybe diorang tak dengar I masuk because I was quiet sampai budak-budak masuk baru diorang kept quiet kan. So that was one of the ones yang I cannot forget lah because bila fikir balik whatever that they talk about, it was actually bukan pasal I dengar earpiece. It is actually a language yang kita tak faham. Dia macam bahasa diorang sendiri lah. Macam tak tahulah bahasa Bunyan ke apa ke. But it is definitely two children talking to one another. Two girls especially. Kau berbual, aku berbual. Ketawa. So at first ingatkan macam sekarang budak-budak segi toilet partner-partner kan gitu. So saya salah sangka lah. Jadi tapi kalau dua orang satu cubicle kan macam kelakar kan. Tapi kalau primary school is quite normal lah kan. Macam apa nak imagine dengar-dengar gitu padahal diorang kat atas tu tengah duduk berbual. Aduh, tak nak. Dah macam cerita Ju-on. Kan tengah duduk berbual. Kecil dia tu. Kau tak ada make up dia. Kalau apa tu pakai. Ya Allah, janganlah. But then itu macam after that I macam dah nak start demam lah lepas tu because macam demam terperanjat or something because I was really sorang-sorang kat dalam toilet tu. Tu macam itu kalau dia nampakkan diri dia biar aku pingsan kat situ jugalah. Okay, tapi lepas tu macam terus kata Cik Som carry
carry, always carry. So performance keluar full. Very good evening ladies and gentlemen. Macam apa-apa. Padahal what happened just now dah buat I freak out, rabak punya. Like I actually macam tak nak buat show pun lepas tu. But professionalism comes first kan. So we had to a job to do. So finish it and complete it lah. Bila experience macam gitu, you macam bagi tahu siapa tak? Of course lah. Lepas tu macam let the show habis semua baru bilang dengan semua orang lah. Then semua macam cakap siapa suruh kau datang siang-siang make up kat sekolah, lain kali make up kat rumah lah, jangan pandai-pandai datang siang. Pukul apa tu? Pukul 6 pagi. Mam. Tapi itu pukul 6 pagi tu pun ada sebab kerana ia bulan puasa. So I daripada sahur keluar rumah just to be there early lah. Kan daripada I duduk kat rumah, so lepas sahur tu keluar naik bas pelan-pelan sampai sekolah, make up kat sekolah. So bulan puasa tau tu. Itu yang buat I lagi double panic. I thought bulan puasa semua kena ikat apa. So rupanya syaitan bukan yang tu. Syaitan ada dalam diri kita kalau puasa. Okay, so seterusnya lepas tu maybe macam a few years later lah. Okay, ni cerita-cerita lain pula lah. Tapi tetap seriousan lah senang cakap. Kita dulu kan selalu ada show macam pukul 4 pagi. Kita ada show pukul 6 pagi dekat airport. Kadang-kadang inaugural flight, first flight. So kita kena menari tarian Singapore tu pagi-pagi buta kat airport kan. Jadi kita suka tidur kat Siriusan tau. Biasalah budak-budak muda kan. So every weekend kita selalu tidur Siriusan. Kita ton lah. Orang kata ton. Ton. Tu kat mana? Dulu kat Siriusan kat Yang Kerbau Road. Yang Kerbau Road. So far kat Wisma ni alhamdulillah belum lagi. Jangan. Harap-harap jangan. So yang Cik Somi story dulu was at Tepak kan. So mine is after Tepak. So mine dekat Kerbau Road. Jadi kita suka tidur kat situ. Dua tingkat kan shop house. So atas tu selalu yang kita tidur, bawah is semua musical instruments. Okay. Jadi every time kalau kita tidur situ selalu tak ada apa-apa. Pasal kadang-kadang kita tidur kat office, kadang kita tidur kat pasal ada 2 unit kan. Betul. Satu office, satu sini. So kita suka tidur yang dekat studio, yang kat atas lah. Jadi kadang-kadang tu macam naughty lah, pukul 2-3 pagi tak tidur. So bila finally lights off, satu malam tu kita nak get ready for show lah. Then lights off, jadi semua dah mula nak tidur, semua dah baring tempat masing-masing kan. Ting ting tang ting tung 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 tung. Wow, dia main. Oh, dia main. Itu gambang kat bawah. Gambang is a xylophone made of bamboo. Okay, jadi instead of xylophone metal kan, brass metal, so dia macam bambu lah. Kita panggil apa? Gambang. Gambang. Dia Arumba family, angklung family. So ada kita main angklung gini kan, ada yang main gini. Okay. Dia bunyi sedap, seronok, bahagia dekat bawah tu. Dia main tu kita macam okay lah, kita buat bodoh lah, because it's actually quite normal lah untuk dengar-dengar benda macam ni. Lepas tu dia bergendang. Boy, pandai main gendang. Kita tu macam okay, tak apa. And then suddenly senyap gila. Okay lah, agaknya dia pun dah stop lah. So I was macam dah nak laling to sleep lah kan. Lull myself to sleep. Dah nak macam tu kita dengar lah ada orang naik tangga. Tuk gitu lah, naik tangga. Cakap ni siapa? Semua orang dah kat sini apa? If there's somebody new who just entered, macam budak-budak kita juga, mesti dengar bunyi gate kat bawah buka, pintu tutup, baru dia datang naik kan, kita mesti dengar because senyap rabak. Then dengar naik tangga. Ini macam bukan orang. Dan kita semua belum tidur. Dan kita dengar. Semua macam Yes. Semua macam dah fidget in the sleep. So I macam tahu this is something not right. And macam okay, let's not dwell on this lah. Macam jangan layan benda ni. Okay, tutup mata, baca whatsoever. Makin kita baca, dia makin dekat. Makin dekat. Dan yang menyeramkan, rabak gila to me, is pasal dia menitis air. It's like as if dia basah kuyup. Jadi bunyi air tuk, jatuh kat depan air. Belum aku berdiri, pistol. That one. Habis dia betul-betul macam right in front, standing betul-betul depan air. So dia punya titis tuk macam tu kan. Tu macam, ini kalau aku buka mata, dia basah kuyup depan kau, nak buat apa kan? Tu macam I memang tak berani to even open my eyes lah. Macam jangan cek pasal lah. What if apa yang kita nampak tu sangat-sangat menyeramkan. So just baca. Makin dekat tau. I am netizen dalam kepala otak. Siapa yang basah? Ini bukan bunyi aircon or whatever. Kalau aircon leaking or what, we would know. Benda ni betul-betul depan aku. So baca rabak. Macam segala apa ayat kursi, segala Al-Baqarah semua keluar lah kan. Gitu orang kata. Then finally dalam macam 15 minit, dia macam trying to scare kita. Maybe tu rumah dia kan. Dia duduk situ. Pasal dia dah main-main kat bawah tu. Jadi dia pun nak buat kawan dengan kita lah. Jadi kita macam
Mungkin selalu tak tidur sana, tiba-tiba apa pasal dia ni? Ramai-ramai semua tidur nak buat kawan kan, salam perkenalan. Jadi kita macam dalam hati I cakap lah apa, maksudnya kita tak kacau-kacau, kita tumpang tidur pasal kita bekerja lepas ni. Tapi semua bisik dalam hati lah, entah dia faham ke tak faham, entah dia dengar ke tak dengar. Tu salah satunya lah kita punya story kat warisan tu yang paling, pada I paling prominent for myself. Ada banyak-banyak lagi kisah tapi macam normal-normal lah, yang macam tadi lah, bunyi gendang lah. Pernah tak imagine orang tu macam, benda tu macam mana kau menitik-nitik? Tak nak, takut. Tak berani. Sekali dia hanging gitu, kaki gitu je Tak nak. Janganlah. Ya Allah, kita jauhkanlah. Daripada kaki dia air jatuh. Tak nak. Okay, jangan. Ini ada scary cat sikit. Okay, kita teruskan dengan story seterusnya. So, seperti saya cakap tadi, I bawa motor kan. Jadi, ni masa waktu-waktu dekat si warisan tu, habis lepas tu, at that same time, I tengah sekolah. I tengah belajar nak jadi preschool teacher. So, I sekolah dekat SIM. Then hari-hari pergi naik motor, balik naik motor semua, pergi buat projek kat rumah kawan, to get that, you know, that piece of paper kan, sangat berharga kalau kat Singapore ni nak jadi cikgu. So at that point of time, macam naik motor tu macam mina rempit kan. That's why I cakap ni jatuh-jatuh ni semua ni. Tak pernah takut tau. I tak takut malam, tak takut apa-apa pun. Lagau all the way, merempit je kerja aku. Betul. Sampai macam dah tak fikir dunia lah. Balik berapa pagi semua, sampai mak macam dah balik siang lah, naik motor pakai kasut, jangan pakai slipper, pakai jaket, nanti kalau jatuh. Betul kan, kaki koyak semua, tak nak dengar cakap mak. Pakai slipper? Pakai slipper. Naik motor pakai slipper. Okay, jadi at that point of time tu selalu balik lambat because pergi rumah kawan, kita buat projek sama-sama. Kadang-kadang nak buat projek tu kan, it will take a very long time kan. Jadi macam during waktu-waktu tu yang masih balik lambat tu, I selalu macam ada rasa like this uneasy feeling tau. Macam asal aku macam rasa tak sedap padahal okay apa, macam aku tak buat apa-apa, nak fikir macam aku ada terlanggar something ke, or did I kata akan semain-semain Cina ke apa kan, kita macam kalau boleh jangan langkah lah apa kan. Ada tak macam tak ada tapi rasa macam mana tau, there's always somebody following me. Nanti tengok macam tak ada apa-apa kan, elok je kan. Okay, tengah belajar kat sekolah tak ada apa-apa tu, nanti rasa macam nanti ada orang bisik macam nama I baby, as in family panggil I baby. Siapa yang panggil aku baby ni? Tak kelakar kalau betul-betul benda tu pun, kenapa dia boleh panggil aku baby? Macam, ke is it a figment of my imagination? I'm not sure lah. Okay, tak apa. Lepas tu nanti orang tiup kat telinga. Tiup rasa tau. Tapi usually benda-benda gini is bila tengah macam halfway nak tidur. Punya rasa macam bila you're awake like this, itu yang tadi rasa macam orang ikut. Tapi yang bisik-bisikan tu nama baby tu semua bila macam dah nak terlelap. So kadang-kadang macam talan, meripik cannot be lah. Okay, next kali it happened for macam nak dekat sebulan. Nak dekat sebulan lama tau. Hari-hari tau. Hari-hari ada macam apa benda ni I bawa motor takut. Padahal like I say I memang suka bawa motor dulu, tak ada apa-apa, berani Lepas tu jadi macam naik lift takut, apa-apa semua takut, balik malam-malam takut. Dan ada satu maximum this was the peak lah. I dekat rumah kawan I tu, tengah buat projek. Kita dah pukul 5 pagi, dah nak tidur. Kejap lagi dah nak kena bangun, dah nak kena submit our paper. So lelapkan mata. Bila tengah lelapkan mata tu, ini betul-betul I really felt like ada benda masuk badan I, keluar balik. Rasa tau, physically rasa macam gitu tau. Astaghfirullahalazim. Terus I bangun tu macam aku mimpi ke apa ni. Again it happened bila I tengah dah nak terlelap. Always that timing tau. So macam dia masuk, dia keluar. Tu macam apa ni, what's going on with me ada yang tak betul ke dengan aku ni atau apa. So by then dah start questioning. So finally baru I bilang my parents lah. Cakap, okay mam, baby gini semua, ada benda apa naik motor takut, gedebak-gedebuk. Lepas tu okay tau, tak ada apa-apa masih okay. Macam maybe it's just kita punya imagination lah, tak ada apa-apa. Penat ke apa tu semua penat yang tak tidur kan. Habis plus at the same time masih warisan, siang buat show, malam petang mengajar, malam jadi belajar jadi cikgu, rabak. Sampai satu hari tu bawa motor nak pergi jumpa members, belok kanan. Kat mana tu? Bedok Bedok. Okay. Ni kira kan minor road lah. Normal dia tak PIE tak apalah. Minor road nak masuk kapak. Hujan lebat pakai raincoat semua pakai. Signal kanan. Jauh ni, masuk ni.
belakang ni nampak tau, tengok rear mirror ada taxi lah, jauh. So just in time I stop. So kereta kat sini lalu, terus nak belok lah, pang, that seat kena langgar daripada belakang. Yang kau jauh tau sebenarnya. Macam mana you can automatically appear, okay maybe pasal hujan lah, fine. Pang, langgar. I was from the motor, kirakan apa tau, taxi sapu I punya motor, I fell from that great height down. Okay, kedebang gitu, motor terus terbalik, terselit bawah taxi, looking back at me. I kat situ dah gebang. So tu macam what happened. Okay, sekali Apik ni lah keluar kesian. Apik dengan mata katarak, tak nampak Apik dah tua tu. Boleh tahu ada katarak semua. Nama tu dia dah biru. Oh, okay. Macam kau ni, Apik ada point of time I macam dah tak ada kisah. Apa-apa pun I just wanted to be okay. I terus bangun, dah nak bergaduh lah kan, nak gaduh dengan Apik. Tak nampak gua apa, lalu gini apa-apa lah. Okay, tapi macam at the back of my head, macam again something tau yang macam tengah making this happen ke apa ke. Macam aku tak kacau orang, aku dah nak belok kanan normal apa. It's not even macam wah ada ni nak kena avoid lah, apa accident lah. So kalau kau dah rembat aku macam gitu, and then because of that terus I dah tak bawa motor lagi lah sampai sekarang pasal tu Jadi of course lah minta diselamatkan whatever. Okay, akhirnya selamat. So lepas tu terus dah tak nak bawa motor terus. Malam tak nak bawa motor, siang pun tak nak bawa motor, semua tak nak bawa motor terus. Jadi dia macam jadi takut. So finally akhirnya kita jumpalah seseorang minta tolong, because I develop macam phobia body, macam nak cakap body dia ni kan is sangat-sangat traumatizing. Macam every single time I takut tau. Takut about everything and anything. Macam gelap I takut, orang cakap pasal mati I takut. Macam because maybe I had a near death experience pasal kalau kita accident bawa motor, kita tahu kita dah nak jatuh, lain kan jatuh dia. Ini terus kena saut daripada belakang, like as if nyawa you ditarik letak balik. So dia punya feeling pun lain. So I cakap maybe is because of that also lah I develop this phobia. Tu macam I takut pasal macam dengar orang ngaji-ngaji. Tu macam asal aku takut ni. Ngaji-ngaji is supposed to calm you down kan. Jadi macam okay lah, then finally nak tak nak, macam as much as kita cuba untuk tak nak percaya, kita kena percaya kerana mereka itu wujud. Jadi kita minta tolong dengan ustaz lah, and gedebak-gedebuk. So dapat tahu sebenar-benarnya memang ada yang tengah kacau tu kerana saya menolak cinta dia. Pada waktu tu mana ada time nak cinta-cinta. Orang tengah sekolah nak belajar, nak jadi teacher. Macam where got time to love all this, nantilah maksudnya. So tapi memang saya pun tak berapa berkenan dengan orang tu lah kan. Maksudnya nak jadi girlfriend boyfriend tak lah, friend boleh lah. Macam tak berapa gitu kan, tak serasi orangnya. Jadi macam I know I only rejected satu orang saja. Jadi bila tukang ubat tu cakap ada yang di reject cintanya tu, asal awak tengok dia takut lah. Tengok dia bukan reject cinta dia. Iba. Ya. Jadi ada kedua benda. Boleh. Jadi macam there's only that one person that I rejected. Siapa lagi? Mesti si dia ni lah kan. Jadi bila tukang ubat tu cakap lah awak telah reject cinta dia, dan dia hanya nak teach you a lesson. Just dia bingit lah. Dia bingit yang kau tak nak dengan dia. So dia kasih kau ni benda just nak kacang-kacang kau, kasih kau meripik lah macam ni. And maksudnya dia succeed lah. Dia succeeded sebab sampai sekarang the phobia lives with me. I masih takut gelap. I masih macam certain things I'd rather not talk about. Macam gitu-gitu lah. So to me okay lah kau buat aku kan macam happy. Come I clap for you. Slow clap. You got what you wanted lah. Betul lah. Tapi belakang hari Pepandang kau nanti jawab kan. Just because orang menolak cinta kau kan jodoh. Kalau bukan untuk kau macam mana? You cannot force people to do that what. And just because dia reject cinta aku kan, biar kita hantar barang kat dia, biar kasih dia rasa. Apa say like zaman bila gang? Macam umur dah berapa kau nak buat kerja macam ni? Orang dah tak nak jalan lah, siam cari orang lain lah kan. Full stop. Ya. So tu sesenyum masa tu. Kenapa? Mesti ada cerita tu ni. Jadi pada I that's one of the also a turning point lah in my life. Maybe ada hikmah di sebaliknya juga. Macam bila benda tu berlaku, maybe Allah pun nak lindung. Maybe tak payah, jangan bawa motor lagi ke, you know, it's not
safe untuk kita perempuan ke. Habis sampai sekarang kau tidur pun lampu on? Mesti ada satu table lamp satu nak kena on. Tak boleh totally gelap, because orang kata kalau fobia gelap tu bukan pasal you takut gelap-gelap, it's because you're actually scared of what you cannot see. Itu dia. So semuanya ada macam kesinambungan apa yang terjadi tu macam affected me in this way, that way. Padahal dulu I tak takut gelap. Macam apa yang terjadi tu macam also dia macam interconnected lah, pasal motor lah, pasal benda ni lah, pasal warisan at the same time. Jadi macam semua connect tu jadi macam disturbed. It took me a while. Habis lepas tu physically memang I ada suffered from vertigo because of that fall yang tadi tu. Jadi ear fluid macam imbalanced. So rasanya macam jalan ke awang-awangan at that point of time. So I was on medication and quite a bit. Tapi luar tak ada apa-apa lah. Macam okay je, elok je. But because of that dia suffer internal emotionally, macam scarred like that. Jadi untuk kalau awak tengah tengok ni, awak telah berjaya. Okay, shout out to you whoever you are. Tak nak cakap nama lah. Ampunkan aje lah. Kita ampunkan, tak ada apa-apa. Memang dah lama pun cerita ni, dah lama dah. Tapi kalau cerita ni dah lama and I'm still talking about it animatedly, bermaksud berapa banyak dia telah terganggu hidup I ni. Tapi saya bawa all these experiences pada in reality, jadi macam hidup hari-harian kita tu kita amalkan jangan yang ini, ambil yang baik, buang yang buruk. Bila lepas tu yang macam gini-gini pun buat macam experience berlakon. Kadang-kadang berlakon kena berlakon takut-takut kan. Jadi pakai benda-benda ni jadi macam boleh berlakon takut gitu. Jadi kalau you nampak ada scene-scene I takut, ni semua dekat dalam otak ni, mainan minda ni orang kata. Habis kira-kira macam scene-scene macam kita pernah berlakon hentak pasu bunga kat kepala kita ni kan, geram lah, lepas geram ke apa ni? Itu best sangat sih. Mana lagi bila lagi nak dapat sebat Suzairi dengan tali pinggang. Ni kita punya drama that time. Tengok on block tali pinggang lah, pasu bunga dia hentak kat kepala lah. Tu tangan muka je dia. Itu best sangat. Yalah. So itu macam one of the experience jugalah, macam kalau yang marah kita macam mana semua dapat gunakan, kita turn the bad into the good lah. Dan bagi luar kat sana minta maaf banyak kita ni bukan cakap apalah daripada cerita Jenny ni. Kalau mungkin ada seperti yang selalu kena reject tu, kita jangan kata orang tu jangan sakit hati, jangan buat apa-apa yang tak baik pada orang. Sebab kadang-kadang ikut perasaan, bila kita tengah down ni gini, inilah masanya setan-setan ni semua bisik-bisik kita buat something yang bad, tapi you tak tahu apa kesudahannya yang kita akan terima, dosa besar. The best thing, dah lama kan, jumpalah siapa, minta maaf. Kalau tak nak apa, message okay. Betul. Okay je gitu je. Pasal lepas cerita tu, I tak pernah cerita dengan siapa sebenarnya. Kita cuma keluarga yang terdekat je lah yang tahu pasal ni. Dan bila lepas berjumpa dengan ustaz tu, mandi apa, baca, minum air lah, apa benda. Selama ni tak mandi lah. Bukan lah. Gurau. Kita nak dengan keadaan. Yelah macam gitu lah, mandi air bunga ke apa lah, baca-baca punya apa, air suci tu. Katanya si ustaz, awak nak kasih balik apa yang tak, macam maksudnya macam kalau kau nak, I'm not the person. Boleh dilakukan macam gitu. Pasal apa yang ni boleh berbalik kat dia. I say no. Biarlah dia habis di sini. And betul-betul lepas tu habis. Alhamdulillah. Oh ya, sebelum tu lagi every time masa nak tidur, I bau kemenyan. Betul-betul kat hidung. Macam bau kemenyan. Nak bau kemenyan ke atau terbau? Tak, as in terbau kemenyan. So yang bisik-bisik tu, terbau kemenyan tu semua tu daily occurrence lah. Setiap malam mesti macam gitu. Mana tak jadi fobia macam gitu, panik lah. Kan daripada kena buat jugalah loud and bubbly person tu I become very reserved. Macam jadi diam kan, tu fikir bukan meripik lah. So after that, alhamdulillah, I got better. Akhirnya jadi cikgu. Jadi macam show it back to the person yang okay, whatever you did tak successful sebab look at me now. Alhamdulillah, I'm doing fine. Dan aku doakan yang terbaik je lah untuk kau. Kita doakan yang terbaik untuk dia je lah. Itulah cerita saya. Gitu. Satu lagi, benda-benda ni semua macam mengajar kita juga, macam apa yang berlaku kat depan mata kita menunjukkan kita jangan jadi macam sipolan dan sipolan. Betul. Ini semua pengajaran, betul. Dan saya harap dia dah bertaubat lah. Saya harap dia pun dah insaf lah, tak buat kerja-kerja macam ni. Kerana jodoh tu kan berpasang-pasangan. Betul. Allah jadikan kita pasang-pasangan. Macam kata Beto dalam Kisah Tok Kadi. Pernah tengok tak Kisah Tok Kadi? Pernah tengok Kisah Tok Kadi? Beto punya famous line, dia cakap Allah jadikan kita berpasang-pasangan. Jadi no matter how you cari,
ni kalau memang bukan untuk engkau, memang bukan untuk engkau lah. Yang akan datang tu memang yang khas untuk engkau. Betul. Jadi macam kalau kau paksa bahasa macam gini, okay, eventually lah konon lah kalau dia buat I that time tu, and then I dengan dia lah. Tapi kalau memang ditentukan bukan aku jodoh dengan kau, putus juga apa? Kau nak fikir macam mana? Dah tak dapat satu, dapat dosa. Habis lepas tu nanti last tetap akan cerai sebab kita akan jumpa yang sepatutnya kita jumpa tu. Jadi ni semua pengajaran lah seperti saya cakap lah. Jadi janganlah buat kerja-kerja macam ini tentang barang ni semua dah time lambat lah. Kita move forward, kita practice lagi satu manner lah. Kalau belum jumpa jodoh, ada macam cara lagi, solat hajat kan, segalanya. Allah tolong, jangan merepek-repek macam inilah hantar barang ni semua. Tengok accident kekal selamanya tau, tanda-tanda ni semua. Okay, satu lagi pun dia macam somehow rada, tak tahu apa saya nak cakap, dah lupa. Okay, somehow rada lepas tu dan maksud saya satunya apa tahu? Okey, ingat bagi mereka yang suka buat-buat orang, ingat ya, orang yang teraniaya itu doanya selalu dikabulkan. Jadi janganlah sampai dia sujud merayu mengadu nasib dengan Tuhan, takut macam-macam akan jadi pada awak. Dan satu lagi, kalau orang tu meninggal tak dapat maafkan awak, habis awak. Tapi tu tak tahulah, segala balasan tu semua antara awak dengan yang ke atas. Iyalah, betul lah. Tapi kita sebagai manusia, sedangkan Nabi memaafkan umat-umat yang kacau-kacau dia tu, kita apalah sangat kan. Anyway, life move on, life goes on, kita pun dah move on. So ia sebagai peringatan, dan sekiranya macam kalau for future nampak members yang macam tengah gitu kan, ni ada chance lah, something not right lah kan. Kita boleh minta bantuan cepat sikit. Support. All that. Moral support very important tau at that point of time. Fatin ada lah pada waktu tu. Lah, of course lah, kakak dia kan. So dia macam, kak siapa ni? Alamak, dia macam dah, what can we do tu? Actually, it's okay, ignore the person. Keminaannya menyerlah. Yes, keminaannya jatuh, kalau keluar jatuh ke nasi daripada kakak turun pada adik. Jadi, yalah. Pasal kalau bandingkan Fatin dengan Fatin dia berani. Dia tu, ya Allah, macam boleh bungee jumping. Dia is your thrill seeker. Dan kalau gelap tak kisah. Kakak dia macam, pergi dulu. Maybe because dah terjadi macam tu. You see the impact it has on to me sampai sekarang tau. Padahal dulu I kan cakap tadi, bawa motor balik pukul 8 pagi tak ada, heran lah. Ada papa-papa ternampak buat bodoh lah, naik je motor, is like that. Tapi terus ubah jadi macam kan. Fatin, adakah awak berani ataupun penakut? Saya yang tahu, Fatin. Betul, saya pun tahu. Saya pun tahu pasal ni. Cerita dalam. Daripada cerita gini, kita terus ada yang seseram time holiday ke? Holiday saya pernah lah, ada banyak kali juga travel dengan Sri Warisan. Kita pergi macam-macam negeri kan. Kita pergi Peru lah, New York lah, France, China. Yang saya kena kat Jepun. Saya pergi dengan Hambali makeup artist. So of course lah, Hambali dengan boys lah, saya dengan girls. Habis pula tu, this Jepun trip, saya je seorang perempuan dari Sri Warisan. So yang pergi dengan saya, yang perempuan lain tu perempuan Cina, yang main drum, Chinese drum, perempuan Indian yang main tabla lah. So kita share satu bilik. Jadi kalau nak bercerita dengan diorang kan, at that point of time macam, diorang takkan layan aku lah ni. Dekat Jepun tu, orang selalu cakap Jepun kan itu kan, Sadakul lah, Ju-on lah. Pergi kira kan tak fikir apa-apa, because tempat dia sama macam Singapore kan, Jepun tu cantik, bersih. Yes. Habis I pergi Tokyo, so hotel dia semua sama macam Singapore, tak ada perasaan. So every time malam bila kita tidur kat hotel tu, dah lah hotel dia kecil, bilik dekat-dekat, sempit-sempit semuanya. Malam-malam mesti macam selalu 2-3 pagi tu dang dia gitu. Kat tembok? Pintu. Kalau tak pintu, tingkap. Kalau tak tingkap, pintu toilet. Pasal saya selalu tutup pintu toilet kan. Marah kot. Marah. Tak tahu kenapa. Marah pasal aku datang dari Singapore ke ni. Every night without fail. Tapi si dua-dua ni berdengkur. So macam my roommates diorang tak tahu apa-apa dan tak dengar apa-apa. And every time macam bila I bertanya after that, did you hear something last night? Macam no. Maybe because diorang pun pakai earpiece and whatever. I pula pacing kalau dah pergi satu negeri, habis kalau macam tak selesa tak akan tidur. I will sleep very very late. Macam tak sedap lah something. Kalau you know, bila kalau you masuk satu tempat tu macam the vibe is off, you will feel it kan. Jadi dia macam
So aku rasa macam tak best tempat ni lah. So macam gitulah cerita dia. Jadi bila dah kat situ macam every night dang macam just okay tak apa, buat bodoh. Then dah gitu nanti kita buat show, kita patah balik. Nanti bila balik daripada show tu, nanti barang saya yang kononnya kat sini kan, tiba-tiba dah kat sini. Barang saya dah kat sini, dah tiba-tiba kat sana. Home of take, nobody masuk kita punya bilik apa. Tapi gitu-gitu je lah. So kalau kat Jepun macam gitu, dekat France pun saya pernah kena. So France is actually, asal korang tengok each other ni? Tak adalah. Tak apa-apa lah. Jangan tengok each other lah. Jangan inside joke. So macam kalau kat France pun sama. So to me, at the end of the day, pengajaran yang saya ambil daripada ni kan, actually diorang kat mana-mana lah. Betul lah. Tapi diorang bangsa apa? Kalau French, diorang Perancis ke? Tak lah. Jin lah. Just Jin lah. Just happen to be at that negeri and Jin. Gitu je lah sama lah dekat China pun ada banyak lah yang dengan riwayasan lain yang dekat JB lah. JB? Endang pernah cerita. Yang mana? Endang adik macam malam-malam lah dekat JB tu kita ada festival Zapin dekat JB. Adalah macam ada orang ketuk pintu. Bila kita buka. Yang ada warna yang so share. Tahu siapa ceritakan nampak porch? Yes. Saya tak lah. Kita semua kat dalam satu bilik tu. Jadi but I didn't see lah pasal I dah kat dalam bilik, as in diorang yang pergi buka pintu, yang berani memberanikan diri, yang pengecut semua sembunyi. So itulah pada I kat Tokyo kat Tokyo, kat China, semua lah actually, semua negeri ada lah. Tapi kadang-kadang macam bila fikir balik, again could be figment of my imagination, tapi tak lah, aku tak ke laut ke situ pun macam tak asyik-asyik nak figment imagination, tak lah. Kalau kadang-kadang betul is betul lah. Cuma maksudnya kita assalamualaikumkan dia, engkau makhluk, aku makhluk. Aku tak kacau kau, jangan kacau aku lah. Aku kat sini untuk bertugas. It's my responsibility to work. Kita pergi banyak-banyak festivals kan. Jadi just jangan takutkan aku, jangan just do your thing lah gitu. Pernah dulu apa tu pergi Taiwan. Semua kita dapat bilik seorang-seorang. Memang besar lah. Hotel dia pun best. So kita tengah lipat-lipat, semua dah balik ke masing-masing, kita 3 orang je. Semua dapat bilik masing-masing. So tengah duduk apa? Jangan takut-takut kan. Tak. Tengah duduk sikit, lepas tu terus dah lah duduk. Mula okey tu rasa betul tak ada 1 pagi, 2 pagi tak tidur. Lepas tu terus daripada dinding kan bunyi. Tiba-tiba teringat pasal tu. Lepas tu ni dia bergegar. Okey macam ni main door. Macam gini ni. So this is the bed. Ni tembok. Tu kesana tingkap. Tempat living room. Tempat cantik. So daripada pintu dia macam berjalan tau. Sampai kat tingkap. Seram. So kita seorang, ya Allah apa ni? Aku dah agak tau. Naughty. I was mentally preparing myself kena juga kan masa-masa merepek macam betul. Mesej diorang lah. Guys, dah tidur belum? Satu tak jawab. Tak pun satu. Oi, kau buat apa? Dah tidur tidak? Pun tak jawab juga. Alamak, seorang kat sini. Tu baca lah. Baca, lampu memang on, tak tutup. Sampai tidur. Barang-barang semua tak, kan macam apa? Queen ke king tu kan. Barang semua tak busy kasih penuh. Tu tidur sampai besok pagi tanya, korang tak rasa gini ah? Tak rasa. So tanya tour guide, semalam I experience gini ah. Hotel ni okey tak ni? Punya apa tahu gempa bumi. Allah. It's in my feelings lah yo. Ayo. Gempa bumi tapi dia punya tak pernah apa bergerak tau. Tak tahu gempa bumi. So dekat lah dengan tempat yang whatever happen tu. Tak tahu gempa bumi tak tahu kat mana. Tapi dia cakap Taiwan memang selalu ada experience tremor gitu-gitu. I pernah pergi Taiwan lah. Dah mati, ya ampun. Okey, satu dah lepas benda tu. Okey, bila dia fikir tanya gini, cakap, hey, kau tahu siang-siang aku keluar lari, saya memang tahu. Kan, what if ya, betul. Robot ke apa. Dah, innalillah. Tapi tempat dia cantik. Okey, dah. Tak ada bunyi horn lagi. Bye. Jahat lah. Dah kan. Betul lah. Dah kan. Dah. Lagi? Okey, dah. Itu je cerita saya. Dah lah. Actually, macam ni kadang-kadang tu bila ada dia macam okey tak nampak. Bila ada tak nampak? Macam okey tak nampak, just tak nampak je. Action diri sendiri tu tapi nampak. Apa tu? Kat mana? Dalam rumah sendiri. Oh ya.
Sekarang? Tak. Ni dah lama juga. Itulah, I think that time tu, masa tu, I still the same. A very, very besar punya black figure. Besar punya black figure, dia macam tengok kat I je, gitu. Lepas tu terus dia jalan. So actually, I thought my bapak lah kan. Wakanda. Wakandanya si Fatin. Bapaknya bukan. Bapaknya bapak Wakanda. So macam I dekat ujung lah, ni kat toilet, ni dekat pintu dapur. So macam kelibat mata tu nampak. So bila I pusing kan ada rabun, kena pakai kacamata. So tu kan macam baru habis mandi. Jadi baru nak pakai kacamata tu, belum pakai, pusing nampak dia macam tengah tengok kat I lah. So I thought it was my father. Besar tau, besar. Tapi macam takkan bapak aku besar gini lah overnight, dia grow ke apa. So keluar balik lah, keluar macam that time tak tahu kenapa berani sangat kan. Keluar tengok bapak tengah tidur. So it's the same thing lah. It's macam that occurrence macam tak lah, aku tak nampak lah. Cannot be. Pasal aku tak kacamata. Always cakap macam gitu je. But hakikatnya I know lah. I know what I saw, I know what I heard, I know what I smelled. Dari segi macam-macam gitu kan. Pasal dah jadi macam kental. Maksudnya dah jadi macam kental, dah takut for everything. Dia kan dulu jiwa minat rempit dah hilang, tu dah jadi macam minat kental pula. So everything I was scared. Jadi macam benda-benda macam gitu bila ternampak, terbau-terbau, masih macam in denial sampai bila akhirnya dapat tahu memang betul-betul jadi macam itu, baru macam okay, apa aku nampak tu betul lah. So it's best to macam kita ignore lah, ignore je. Sebab kalau betul-betul gini-gini nanti kita jadi lagi kita mengundang dia nak kata takut lagi kan, dah lah pengecut, dah lah tapi kat bidadari memang tak boleh tolak. Okay, tu bercerita tu Sani dah cerita okay, I'm with apa ni, nak tak sabar nak tu. Tengoklah nanti episod Mahfuz tu. So time menari, pernah tak menari lepas tu tiba-tiba terperasan something ke? So far tak ada. Not for me, maybe orang lain kot. Macam kat Victoria Theatre. Macam nampak orang main cak-cak. Dia diorang kata situ time perform. Macam kan kita tengah menari tengok audience kan, orang tengah menari tu. Habis kat sini tengah menari kan, tepi-tepi ni kan semua lampu-lampu, keten. Ada yang cak-cak kat situ. Macam hi gitu. Habis kalau Ada selalu cakap ada flybar kan nanti benda tu turun kan. Ada satu flybar tu, tak salah flybar number 5 ke flybar number 6 yang memang ada yang bergayut kat situ. Rumah ada kat situ. Jadi kita tahu dan selalu jangan dekat yang tu. Be careful of this. And dulu dekat dalam Victoria Theatre, dekat belakang tu, dekat as in backstage, ada this spiral staircase. Jangan dekat tempat corner tu. Diorang cakap jangan naik tu. Kau nak naik, kau jalan jauh, kau pergi naik tangga and everything just to get upstairs. Padahal benda ni kan senang nak naik kan. Betul. Ni naik je apa. Jangan dekat. Tapi sampai sekarang saya masih tak tahu kenapa. Selalu Cik Som yang had that experience there. Sebab tu kita semua dah macam band tu naik tu staircase tu. Tapi sampai sekarang Cik Som tak nak cerita. Ke mungkin Cik Som pernah cerita yang kat sana ada orang panggil nama dia. So tu pun ada. Tu kita tahu yang tu. Yang ni spiral staircase ni dia tak bilang siapa. Cik Som, kenapa tertinggal satu cerita pasal spiral staircase? Semua orang tahu pasal dia spiral staircase, tapi semua tak tahu kenapa. Tapi kita dengar cakap dia dan kita dengar cakap Adel dan Marina, dan jangan naik tu spiral staircase. Yes. Jadi kita macam okay lah. Yang kat China tu yang cakap ada tu apa kisah? China dulu saya pergi umur baru 16 tahun kan. One of the first to fly out from Singapore lah. Konon sesuatu lah nak pergi Chengdu kan, tengok panda. Habis lepas tu there's this tempat ni yang kita pergi, dia macam ala-ala jail. Ala-ala jail bedek lah, macam museum dia. So selain daripada tengok panda tu, kita tengok jail, kita tengok apa-apa di apa tu, memang tempat tu dia bukan buat jail, dia memang dulu jail, cuma sekarang dijadikan museum untuk kita jalan-jalan. Jadi dia macam feeling dia, you know, kalau you pergi tempat-tempat yang berhistorik tu kan, macam tempat konon peluru meriam lah dekat Sentosa lah kan, macam there used to be a happening kat situ, mesti ada gitu, macam ada something gitu kan. So macam the tension was very heavy, macam very heavy tau bila kita masuk jail tu. Macam sangat-sangat tebal with negatif punya energy tau. Jadi macam aku happy pergi tengok Syong mau kan, panda tu. Tapi bila macam masuk bilik ni, kenapa macam rasa it wasn't good lah. Then daripada tak takut jadi takut tau. So macam tanya-tanya lah. Lepas tu kita bertanya dengan orang-orang China tu. Kan dah lah susah nak berbual ni, pusha how dia suka. Dia tak faham kita berbual apa, kita pun tak faham dia berbual apa. So
katanya that it is still sampai sekarang tempat tu memang berat sangat kerana banyak yang telah dipancung kat situ. So it was not macam inmates yang bersalah tau. It's banyak orang yang tak bersalah yang telah dibunuh kat situ dengan kejamnya. And kat situ betul lah, I cannot describe the feeling lah. You must experience it yourself. Pasal it's like diorang punya negativity tu ibarat macam tak diorang ada kat situ semua. Exactly. Itu what I'm trying to say. Macam diorang tengokkan kau ke atau apa ke, pasal perasaan dia kan cominga. Ya, betul kan? Betul cominga. Tak kelakar sih cominga macam gitu. Dan dia macam ini kalau aku terbawa-bawa negative feeling tu akan ikut you. Like you will be bothered with this sampai lama lah. So I rather not. Jadi macam lepas tu kita snap out of it lah. Happy-happy lah. Jangan fikir-fikir pasal this place lah. Tapi dia punya tempat history dia memang beza lah. Padahal dia satu bilik gini, sebelah tak ada apa-apa tau. It's just that particular room. Habis lepas tu ada dia punya yang Cina-Cina punya tempat gantung dulu, yang tempat pancung tu, yang kayu tu, tangan tu. Lepas tu ada pisau tu, habis dengan dia punya chain-chain. It was the real deal. I thought dia macam museum punya artifact. So it's really benda tu lah. Dia macam, kenapa lah aku pergi tempat-tempat macam gini ni? Habis lepas tu sendiri bothered lah lepas tu. Because again, berbalik kepada cerita tadi tu, dia terbawa-bawa lah. Anything and everything makes me scared lah now kan. Macam pasal jiwa dah kental lah. Macam dah tak berani lagi macam dulu. Tu kat mana tu? Ingat nama museum dia? Tak ingat lah. Dah lama tu, 16 tahun. Sekarang dah 37. Dah 20 lebih tahun dah tak ingat dah. Ada tak kat sana? Macam ada prison museum? Macam something like that lah. Kita went to a lot of places lah. Maybe yang tu tak berapa popular sangat dulu. Jadi sekarang maybe if you find it ada lah. Jadi korang semua yang suka go santing apa kata bila COVID dah okey-okey boleh travel, korang pergilah buat konten kat sana. Orang kata kalau nak belajarlah hingga ke negeri China. Ni nak belajar pasal cari hantu sampai ke negeri China. Jangan. Bukan cari macamnya experience. Kalau you all berani lah. Kalau you all macam dah tak ada lagi sikit. Dah boring kan. So, tapi kalau you all macam I cakap jangan. Pasal itu the negative energy macam boleh akan terbawa-bawa dan akan mengganggu you punya minda dan akan kacau you. So kalau you tak kuat jangan pergi. Jangan pergi tempat-tempat gini. Dulu pernah ikut go santing? Pernah lah. Siapa tak pernah? Kan bawa motor. Habis lepak semua dengan geng-geng motor. Pergilah go santing. Ada. Okay, cerita kan? Dekat mana? Apa nama? Nampak dia cakap tak nak cerita ni. Nampak dia korek. Habis tak ada. Mana boleh? Masih ada banyak masa lagi. Okay. Apa Cerita pasal kat motor dulu. Kita of course lah kita pergi Changi Hospital. Itu normal. Yang tu saya tak ada apa-apa. Tapi kawan kena. Okay. So itu tak kelakar sih tu, Allah. Mana cerita hantu kelakar? Tak kelakar. Changi Hospital. Itu sebelum apa yang terjadi. So saya masih berani kan pergi Changi General Hospital yang lama punya tu. So on the way tu masa nak pergi bawa motor, habis semua nak slow down lah, nak feeling apa tu, tangkap feel dan nak masuk rumah hantu kan konon kan. Jadi bawa motor pelan-pelan. Habis lepas tu ni cerita kelakar sikit Lepas tu si selenga ni macam ni bunyi apa ni? Macam bunyi apa ni? Sekali bila dapat motor semua tanya member, korang dengar tadi bunyi apa tu? Dia macam, bunyi apa? Yang ni, korang dengar tak ni sekarang ni? Macam tong, macam orang main piano tau. Macam main piano dia? Tong. Sekali macam, jangan korang First time dia main piano macam gitu. Tong. As in the low key. The low key. Octave yang paling rendah tu. Itu lundung ceng. Tong. Dung gitu kan. Ali, dia cakap, kau selenga itu kan bunyi katak. Kau hujan. Jadi macam krong. Okay, tu cerita kelakar lah. Okay, tak apa. So, kita masuk. Katak dengan piano jauh lah kau. Memang jauh. So kita masuk lah akhirnya. Tu macam okay berani-berani takut kan. Tapi macam okay apa anyway dulu saya kawan pun semua dengan lelaki kan. Macam saya kan macam boy-boy sikit kan. Jadi campur semua Jana okay okay pergi. So dalam pada kental takut tu macam tak apa kita go je. Kali kita dah jalan macam semualah naik Changi Hospital, turun Changi Hospital tu. Itu kira kan dia baru aja close down. Okay. Baru je close down. So belum lagi macam dibina baru yang sekarang ni kan, semua tak ada. So bau it was really it's really macam betul-betul fresh.
Cakap, kau dengar banyak cerita pasal tempat ni apa cerita? Okay, sekali macam dah jalan tu ini. Sekali ramai excursion kat dalam. Ramai orang excursion kat dalam. Mana ramai. Encik Cina lah apa semua nak ghost hunting. Okay lah tu jadi tak takut. Okay lah jalan. Tapi gelap lah. Tapi cuma tak nampak pakai flashlight. Tu ini. Sekali macam a while later, then member cakap tau, jalan lah. Jan apa pasal? Jan. Okay lah tu kita pun macam proceeded out. Terus macam asal apa kau? Kata engkau baby. Member semua panggil baby kan. Engkau Syasa aku B, dia jalan sebelah kau B. Nurse tu, dia tutup muka dia dengan file. Dia lalu sebelah kau tak perasan dia. Kau jangan main-main. Cakap tu bulu rumah berdiri macam nak gila. Cakap nurse tu dia tutup file tau. Dia jalan sebelah kau. Cakap kau tak mau main-main lah. Tu semua macam so dia terus betul-betul yang kita tahu yang it's really true because muka dia pucat lesi. Terus kita balik. And budak tu betul-betul demam after that. And to think that the thing was next to me yang I tak perasan lah. Pasal kononnya macam dah berani apa kan. Pasal dah ramai-ramai orang excursion. So macam tak fikir apa-apa lah. But nasib baik dia tak appear right next to me. Or maybe I tak nampak. Tapi dia nampak. Tapi dia betul-betul kat sebelah I. Dia tutup muka dia. Dia lalu macam dia kan tumpang lalu. Alah takut. Tak suka cerita ni. That's why tak nak cerita. Habis puaka. Memang puaka. Jangan tengok-tengok Syahda lagi korang. Okay, so tu kat Chinese Hospital. Chinese Hospital. Okay, tu sama degil. Lepas tu macam minggu hadapannya kita macam lagi sekali pun macam budak tu pun tak ikut lah. So kita yang lain-lain continue pergi ghost hunting lagi. Gimana tu? Sims Drive is it? Sims Drive kat mana? Bukan Bukit Brown lah. Dia ada macam this one mansion right at the end. So macam this Sims Hill Views tu No, Sims lah. Sims. Apa nama Sai man? Entahlah apa lah. SIME lah. Agaknya lah So nak kena tempuh that one long road that will head towards the mansion. Tapi this long road ni terus semua dah tak ada lampu. So kira kan macam dia punya headlight pula tu kereta. Lamppost semua dah tak ada lampu. Kira kan because that place macam not utilised. Jadi this whole stretch ni gelap lah. I dah tak suka lah kan. Dia macam ni bukan macam Changi Hospital dia banyak kawan-kawan, ada orang excursion. Ini kalau apa-apa jadi dengan kita, tinggal kita macam okay lah kita 8 orang lah. Macam this just 8 badul lah juga dekat situ. Habis hakikatnya I'm the only girl. So macam kalau apa-apa jadi kat aku, ni macam mana ni kawan-kawan lelaki aku ni. Habis tumpang ke bawa? Bawa. Belakang tak ada orang lah? Tak ada lah. Gitu pun. Itulah ni nak cerita ni. Okay. Yang paling takut macam gitu. Pasal kan gitu-gitu nanti mana tahu ada orang tumpang belakang seram. Kental. Jadi bila kita dah sampai kat depan tu macam dia memang tak kasih masuk. Oh ya. Pasal bila kita dah sampai depan, dah buka gate, memang creepy lah. You know cerita-cerita hantu yang haunted house nanti macam tiba-tiba dah gulak kat atas. Ada rumah dia macam gitu. So macam when you open the gate pula tu tak lock. So when you open the gate, dia macam creepy gitu. You buka gate tu, dah masuk setengah jalan. There's a long walkway. Dah nak masuk mansion tu, ada lagi walkway lagi. Kita kena jalan masuk dalam. Itulah yang tiba-tiba yang kat tepi mata ni macam srup. Laju tau. Srup. Terus guys, ada gitu lah. Syah, am I the only one? Okay, semua nampak. Syah, dia tak kasi kita masuk kain. Tak macam gula-gula. Macam gula-gula. Srup lincah pap. Kata ini kalau aku masuk confirm ada akan lagi rabak because kita dah kacau dia punya playground. So kita baca-baca je. Tapi lepas tu macam at the end contradicting link, kau pergi nak cari dia, habis dia dah tunjuk kau nak balik kan. Tapi that shows yang kita semua actually jiwa tu tak berapa kuat lah sebenarnya. Merepek lah nak pergi. Lepas tu bila dah jumpa takut. Then lepas tu terus masalahnya selalu lah because it's something yang kita semua tak pernah nampak dengan mata kasar kan. Jadi bila kita dah ternampak gitu sampai demam-demam I balik tu I demam because I nampak, I saw that thing. So kawan-kawan, lepas tu terus kita cease operation, never ever again. Pasal satu dah kena yang nurse, yang satu dah kena yang ni. Di tempat ni I tak akan lupa tempat ni. It's really mana tempat dia Bukit Brown lah agaknya tadi awak cakap tu. Ya. Memang tak masuk lah semua. Tak dapat masuk rumah dia pun lah. Macam ibarat dia cakap, kau betul nak masuk? Assalamualaikum, dia gitu tau. Jadi ni dah tengah jalan lagi sikit je dah nak sampai the steps to the house. So kita macam
Macam mau masuk pun, tak payah, jalan. Part tu I dah cakap dengan orang, part ni aku putus sahabat dengan korang kalau korang tak hantar aku balik. Aku akan putus sahabat kalau korang jalan tinggalkan aku. Aku seorang nak keluar balik. Halo. Dia sekali. Vroom. Dia dah sana. Boy naughty takut. Itu lah. Tu salah satu. Kau naik motor dekat belakang? Itulah. Lepas tu semua jalan. Membernya motor tak boleh start. Jadi bila tak boleh start tu I dah macam, alamak kan kita dah confirm kita kacau dia, confirm dia kacau kita. Betul-betul I dah pengecut lah. At that point of time tu dah nampak benda tu. I was the first one to leave. Sebab baik I tak the last one lah. Because the last one to leave, konon-konon dia check member-members yang lain semua okay kan. Dia the last one. Sekali finally bila dia last one to leave, bila kita dah jalan, dah move off gitu, kawannya lagi satu ni, ni kakak kat belakang dia. Sebab aku dah kat depan, tak nampak dia semua. Tapi sekejap je dia kan dia ikut, dia bontot dia gini, terus dia maju kepala, atas kepala terus boleh terbang gitu terbang. Dia atas motor. Atas motor duduk. Tak nak cerita, takut lah. Dia duduk kat atas motor. Aku tak duduk, dia diam ni. Lepas tu dia atas motor tu, terus dia maju kepala terus hilang atas kepala. Yang I pula nasib baik dah kat depan nabak, so I didn't see anything. Tutup bukan roboh, bismillah. Korang memang tak boleh sakit jantung aku. Ni semua nak kena tet. Astaghfirullahalazim. Ada laster. Dah itu je, dah habis. Dah habis? Dah betul-betul. This is dah habis. Ini actually I simpan-simpan je lah. Macam kalau dah cukup time, okay dah. Tapi dah betul-betul, dah enough. Betul. That's all I have for today. Jangan lagi lah korang. Dah, serius dah habis. Okey, terima kasih Jenny. Okey, terima kasih sangat-sangat kerana menjemput saya. Ya, terima kasih banyak. Okey, story-story tu semua. Tapi seperti biasalah apa yang kita belajar daripada cerita ni, first is kalau boleh jangan buat-buat orang. Betul. Kita tak suka orang ke, tak suka kejayaan orang ke, kalau boleh kita berusaha tapi janganlah buat orang merana. Sebab at the end of the day, you all juga akan susah. Lagi teruk lagi balasan yang awak terima. Second pula, kalau boleh yang... Tapi ini terpulang masing-masing. Minta maaf je lah. Cakap gitu je lah. Mana dah tahu yang baru-baru pula nak start macam, jom kita pergi ghost hunting, gini-gini. Silakan. Silakan. Tapi kalau boleh jangan. Sebab kalau dah jumpa nanti, rempuh, jangan lari. Sebab mencari kan. Macam mana Ustaz cakap lah. Kalau boleh, kau nak betul, nak takut, nak tahu kebesaran Tuhan macam mana, sekian, pergi sujud. Betul. Buat tahajud tu semua. Yes. Lagi afdal. Kan. Daripada seram tu. Itu lagi seram sebenarnya. Tak tahu lagi. Cakap seram, nanti semua takut nak buat tahajud. Tak lah, maksudnya kalau you yelah, berdoa ke apa. Kadang tak tahulah, wallahualam. Ada orang cakap bila orang buat main tahajud, ada dia punya gangguan dia. Oh ya. Yeah. Ada orang cakap gitu macam-macam. Tapi itu mungkin kita nak buat kebaikan. Jadi dia mengganggu kita untuk stop. Lah. Jangan buat tahajud. Jangan Sebab buat. tahajud tu kalau buat kan banyak dia punya pahala. Ganjaran. Kan kita tak tahu. So mungkin dia start mengganggu lah. Jangan buat. Sedangkan ada yang subuh, tertidur semua gitu kan. Guilty as charged. Sebab ada yang tertidur macam-macam. Pasal alarm clock pun tak terbangun. Itulah gangguan macam itu. Betul. So itu saja, terima kasih banyak. Terima kasih. Nasib baik dah, tak scary sangat. Scary lah juga, tengok aja korang naughty terima kasih. Daripada mengajar sanggup datang ke sini, terima kasih banyak Okey, sebiasa kita akan kasih something lah bagi orang yang datang. So sweet bless you. Sementara tu dia masuk frame juga Sementara tu bagi tahu perangai buruk saya sekarang. Sementara tu bagi tahulah promote bidadari ke apa, sesiapa yang ada. Yes. Mulai 28 Februari ni, jangan lupa saksikan Bidadari, drama yang sangat memberikan banyak pengajaran tentang mereka-mereka yang menggali kubur lama dan pelbagai cerita yang mereka dapat cungkir, rahsia yang hidup, rahsia yang si mati, dibintangi oleh Mr. Suzairi himself, Sani Hussein, Syari Wahid, Suhaila Salam, saya, Elfaiza Ulhaq, Aminah Ahmad, Cikgu Johan Jaafar dan ada banyak-banyak lagi. Anak saya Freda Amel, ada Bella Putri, banyak-banyak lah. Jadi jangan lupa saksikan Bidadari. Dan lagi satu telemovie Hari Ayah, Air Mata Ayah. Itu dibintangi oleh Mazlan Ahmad dan saya jadi anak menantu dia. Saya isteri kepada Firaman dan mak mertua saya adalah Hashimah Hamidun dan
ada Aziz Mozerin selaku twinnya Firaman dan juga Junaidi Sali. Jadi siapa yang suka telemovie yang emotional ni kan, macam selalu kan hari ayah lah, hari ibu kan mesti akan terasa sikit di dada tu, di jantung tu, jangan lupa tengok lah. Tapi kalau untuk saya, itu drama-drama atau telemovie yang saya berlakon. Lagi satu, saya dan kawan-kawan, rakan-rakan, self-employed people's grant. Kita dapat grant daripada NEC. Jadi NEC telah membantu kita memberikan dana yang kita kena buat sesuatu. Jadi kita dah buat sesuatu. Jadi kalau boleh, anda berpeluang, ada masa dengan keluarga nak belajar tentang alat-alat muzik tradisional Melayu, bolehlah lungsuri nanti bila dah keluar self-employed program kita. Titlenya adalah Ethnic Music Fun for Everyone. Jadi kalau tengok, boleh belajar kompang, belajar angklung, darbuka, dikir barat, dan juga apa lagi satu tu? Talimpong. Jadi happy-happy belajar dengan anak kat rumah, kerana dia bukan hanya show yang anda boleh tengok aja, tetapi macam mana nak create your own musical instrument dekat rumah. Jadi kalau tak ada talimpong, gunakan apa? Dia tahu macam-macam cara. Ada macam pinggan mangkuk yang anda boleh ikut notasi yang diberikan dekat skrin tu nanti. Itu dia, Ethnic Music Fun for Everyone. Okay, terima kasih. Yes. Puaka fun for everyone. Jangan lupa. Fun, scary for everyone. Ais kental. Cakap pasal tadi cakap ni, kita dah bulan Mac ni, baru berapa hari, 28 kan? Berapa hari pula, minggu lepas dah 28. Tak tahulah kalau keluar bidadari ni kan. Yes, mungkin betul. kita akan postpone. Kalau keluar, dah keluar ke belum? Entahlah, kita tengoklah macam mana. Jangan tengok TV lah sekarang. Alah, Busy. kenapa? busy. Dengan apa? Kan tengok Mi Watch. Alah, sombong tengok Mi Watch. Don't play, we got Mi Watch. Okay, ingat Mi Watch, miwatch.sg. Kalau tengok rancangan Suria, boleh ke sana. Nak tengok rancangan puaka pula. Apa, Bidadari pun ke sana. Bidadari apa ke tajuk hari Air Mata Ayah. Air Mata Ayah pun boleh ke sana. Father's Day bila? Mei lah. Mei Okay. ke gitu lah. Tak tahu Okay, boleh lagi tengok apa bulan? Berani Nyanyi. Berani Nyanyi pun boleh tengok. Berani Nyanyi. Ya. Okay, tengok je lah apa semua. Okay, thank you so much. Seperti biasa. Jeng, 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 jeng. Ni dia. Beg puaka. Yeay, dapat beg sih. Terima kasih. Woohoo. Puaka, youtube.com. SuTVC. Terima kasih. Okay, dan ni untuk daripada Home Hustle. Wah. Oh, Home Hustle. Apa ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Beritahu depan rumah. Okey, yang ini pula tahu kalau nak buat rambut ke apa, nak prep untuk drama akan datang akan datang, bolehlah ke Om Salon, boleh buat rambut ke treatment ke. Om Salon. Dekat Swiss Country Club. Jadi kita kalau kat sini terus boleh. Kat okay, boleh. Thank you Om Salon. Okey, ini pula daripada MA Treats. MA Treats. Enjoy MA Treats. Boleh buka? Boleh, silakan. Okay. Ya, kalau buka saya nak lari kejap. Best ya. Dapat coklat-coklat apa ni? Macam kek gitu Coklat macam wow, disaluti coklat dengan kacang-kacang macam seronok aja ni. Terima kasih MA Treats. Yes. Dan kalau makan kacang-kacang pula, sedap kalau makan dengan Mimi's Kitchenette punya kuih rose. Best. Kuih lubang-lubang. Trypophobia. Daripada lubang-lubang. Terima kasih. Mimi's Kitchenette. Terima kasih. Ya. Dan ini pula daripada Ira's Delight. Wow. Ini apa ni benda ni panggil? Macam mana? Florentine. Yes, Florentine. Ingat quarantine, ingat Florentine. Terima kasih Ira's Delight for your Florentines. Ya, dan ini daripada MIR Little Gifts. MIR Little Gifts. Oh, wow. Dapat skinny coffee. Make sure lepas ni minum kurus. Terima kasih. Mir Little Gifts. Wow. Okay. Terima kasih banyak-banyak kerana memberikan segala goodies ni. Such a nice sponsor lah you all. Okay, dan ni untuk awak jugalah. Tahu kawan jaga-jaga rambut ni kan. Daripada... Jaga-jaga rambut. Tak nampak ke? Tak ada. Ni untuk jauh. Oh, okay. Kalau untuk dekat dia blur. Yelah. Faham Dah berumur, dah peringkat umur-umur ni. Daripada sekolah dululah macam gini. Okay. Tak terima orang cakap ni. Betul. Okay, I believe you.
Betul, dulu tak kacamata. Nampak bas. Tahan. Dia datang dekat dan nampak. Baru cakap salah bas. Macam tu. Sama konsep macam ni. Tak nampak. Orang dekat. Tapi bagus tau. Kau buka kacamata. Jalan lah. Takkan kontak lens. Orang tak kenapa buat bodoh je. Betul. Jangan cakap saya sombong Sekarang saya buta. Ini daripada Ritz Okumura. Apakah itu? Untuk rambut. Hair tonic, argan oil, shampoo, conditioner. Bestnya Ritz Okumura Essentials. Terima kasih. Satu set ada hair perfume lah. Thank you Rose Singapore. ROE Singapore. Yeah. Okay. Terima kasih RO Singapore. Apa lagi? Bestnya. Banyaknya. Goodies. Dan ini daripada Kimira. Apakah itu? Kimira macam-macam. Tangan dah angkat nampak? Tak sabar lah tembak. Popok. Wah ni bagus Ni macam buat IT tau. Bunga-bunga. Cube bunga-bunga. Lepas tu taruh nanti minum. Boleh bukan kurus badan. Untuk tenangkan hati. Untuk beauty. Untuk stress free. Untuk happy tummy. Jadi kalau macam putus cinta ke apa boleh minum kan? Boleh. Semua kau nak beli ni semua boleh dapatkan di Jeng Kimira. Macam pernah dengar lah pasal Disti ni. Wah, Kukati. Okey. Kan? Macam pernah dengar. Ya. Dan ini daripada Kimira juga. Tak silap saya, entahlah apa ni. Telekong thank you. Bestnya. Terima kasih Kimira. Wah. Dapat telekong lah bestnya. Terima kasih semuanya sponsor-sponsor kerana memberikan goodies-goodies ni kepada kita. Sangat terharu saya nak bawa balik ni semua ni kan. Bahagia. Semoga home base business anda semua dapat berjalan dengan lancar dan saya doakan semuanya bertambah lagi rezeki kerana telah menolong kami di Poker. Ada lagi. Apakah ini? Ini dari siapa? Ni dari siapa? Buka lah. Daripada peminatnya. Jangan bedek. Awak ada peminat? Siapa sih? Awak ada bukan peminat, stalker. Awak punya stalker bagi. Buka lah. Tak nak ni mesti merepek. La ilaha illallah. Kita tak ada nak taruh ular. Tak ada. Buka. Subhanallah. Ya ilaha illallah. Buka lah sebelum slipper terbang. Tak ada apa-apa. Takutlah. Korang ni ada-ada je nanti. Asal macam sejuk-sejuk gitu. Dia tak apa-apa boleh. Stalker bagi. Stalker siapa sih? Jangan bedek lah you all. Pure Premium Bidara Essential Oil. Ustaz Fadli punya produk. Ustaz Fadli punya produk. Ustaz, rukiahkan dia Ustaz. Terima kasih Ustaz. Akan saya gunakan lavender oil ni. Terima kasih. Itu for cleaner tau. Buang untuk mandi, untuk minum. Jangan. Okey, cleaner. Nanti zat dia. Lagi bidara sih. Lagi kat dalam tak apa-apa. Okey, alhamdulillah. Dah berapa lagi? Kosong? Dah. Kau dah. Apa? Ni apa? Allah, tak nampak. Cik marah saya. Sorry Ustaz. Sorry Pak Tu. Itu boleh buka Itu roll on sahaja. Roll on. Okey. Subhanallah, ganas betul kau ni. Kan dah cakap macam boy sikit. Boleh. Ni kat mana kan? You just siapa-siapa pakai telinga. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim ke ayat kursi ke kat tengkuk semua, kat leher. Okey. Terima kasih Ustaz Fadli. Tak payah. Dan ini daripada The Main Council dan juga Fortune Cookie. Terima kasih Hafiz untuk awak. Boleh makan dengan family. Wow. Kalau family busy boleh aja call saya. Boleh, silakan. Boleh ni. Terima kasih The Main Council dan Fortune Cookie. Okey. Dan satu lagi ni. Banyaknya. Banyak kan? Stress banyak-banyak macam ni. Ni apa ni? Tengok check dulu. Dan ni untuk awak daripada Time to Hijrah. Terima kasih. Time to Hijrah. Special gift for you. Kat belakang tu apa? Sister Fazlina. Sister Fazlina. Terima kasih. Yes. Padahal tak tengok kat belakang lah. Ni lah. Sister Fazlina. Yes. Dia main yes saja. Tapi tak tengok. Potek. Nampak for you ni macam Fazlina kat sini.
Terima kasih Tante Hijra. Nampak hati-hati score cover. Nampak berat. Nah kan berlakon lah. Tapi ni tak berlakon lah, ni betul-betul ni ikhlas. Time to Hijra, Virtuous. Ada cataract mata kiri. Oh ya? Yeah. Belum remove. Sebab tu kalau lampu tak shine proper, I cannot see. Oh, salahkan lampu kita lah ni. Tak lah. Wah, dapat jam lah, say. There are only 25 pieces produced for this model. Apa yang dia tulis ni? Dia tak tulis pun. Tu jam kita pula. Jam mereka semua terbalik. Terbalik lah. Anti-clockwise. Pasal nombor-nombor Arab ni. Dah jauh. Terima kasih Time to Hijrah. Tengok. Wah, cantik sih. Cantik sih. Cantik. Ketajam. Habis dia rose gold. Terima kasih ya. Cantik. Terima kasih. Nanti pandailah saya post-post kat Instagram kan, dan tag-tag lah semua. Boleh. Terima kasih lah banyak. Sama-sama. Saya terharu sangat-sangat dapat macam-macam daripada you all. Nah, ni last. Ni betul-betul tak main ni. Matte King design for... Dia bukan mat, ni matte. Matte King. Dia bukan mat rempit, Mina rempit. Bukan, ni Matte King. Apakah ini Matte King? Sebentar. Okey. Ya, Assalamualaikum kat bawah. Ataslah sini. Assalamualaikum. Sini. Okey. Tengok, puakanya barang semua tak bawah. Tak baik Tak ada tempat lagi lah. Atas Ni kek. ada. Dah busy lah. Ya Allah. Martabat puaka kat bawah floor rupanya. Tak. Jangan gitu cakap. Okey. Noti lah boy cakap macam ni. Kasi dia pressure sikit. Okey, apa ni? Matte King, design for comfort. Ya. Ni untuk awak. Terima kasih. Thank you, Matte King. Yes. Thank you, Matte King, for this design for comfort. Apakah? Ooh. Wah. Thank you for opportunity to be tu nanti balik besok malam boleh baca lah. Wow. So it's a from cantik. Terima kasih banyak. Terima kasih, Matte King. Thank you so much. Wow, busy. Itu saja. Itu saja. Terima kasih. Tak lagi. Okay, dah. Pandailah balik macam mana. Akan. Terima kasih semuanya. Our sponsors. Saya terharu, saya tak tahu nak cakap apa. Macam-macam benda. Datang tak fikir apa-apa lah kan. Sekali balik macam-macam nak berembik ni. Terima kasih. Thank you once again. Macam menang award ni. Saya telah memenangi $22,222. Okey. Terima kasih kepada semua pihak penaja. Kalau you all nak beli apa yang macam Fazlina dapat hari ni, boleh ke Instagram mereka. Ya, dan untuk Fazlina, terima kasih. Jenny, terima kasih banyak kerana sudah jadi tamu kita hari ini, share pengalaman anda. Boleh. Dan untuk semua, jangan lupa kalau nak jadi tamu, boleh email kepada kami di puaka@gmail.com, dan jangan lupa juga ikut Instagram kami di Puaka Official. And also like, follow and subscribe. Tekan butang ataupun tekan loceng untuk dapatkan notification daripada kita video-video yang terbaik. Terbaik, nampak? Dan kalau korang semua nak jadi contestant, peserta untuk konten baru kita, iaitu Bodoh ke Pandai, jangan malu-malu hantarkan video anda, perkenalkan diri anda, sebab kita nak orang yang kecoh-kecoh sahaja untuk program ini. Budak kecil ke, family ke, laki bini ke, mak bapak semua boleh masuk. Okey, yang penting kita kena berani. Alright, itu saja. Terima kasih sekali lagi dari kami tim Puaka untuk awak kerana sudi datang kongsi cerita, dan untuk awak semua kat rumah, jaga diri baik-baik. Ingat, Puaka tak kenal usia. Bye-bye. Bye. Wow, ginilah dia. Asyik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik, sihat selalu insya-Allah. Baik, untuk hari ini memang saya akan masukkan lebih kepada bulan Ramadan especially, sebab saya dengar tadi katanya benda tu terjadi pada bulan Ramadan, dan kebanyakan daripada pemikiran masyarakat kita ataupun mana-mana masyarakat bahawasanya ketika masuk bulan Ramadan syaitan akan diikat, betul? Dan tak akan ada gangguan. Itu yang pemikiran masyarakat. Tapi kalau kita tengok dalam kitab-kitab tafsir, kitab tafsir At-Tabari, kitab tafsir Al-Baghawi, kitab tafsir Ibnu Kathir, dan banyak Ibnu Abbas dan lain-lainnya, banyak sekali yang menjelaskan, mentafsirkan daripada surah An-Nas dan mentafsirkan daripada surah Jin, kemudian mentafsirkan daripada surah Al-Baqarah ayat 102.
kebanyakannya menunjukkan tentang jin. Dan juga dalam ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ada juga sebagian ulama yang mentafsirkan bahawasanya ketika, betul dalam hadis Nabi SAW, ketika masuk bulan Ramadan, futihat abwabus sama, terbukalah pintu langit, wa ghuliqat abwabun nar, dan juga tertutuplah pintu-pintu neraka. Jadi terbukalah langit ataupun terbukalah jannah, iaitu syurga, dan tertutuplah pintu-pintu neraka, wasufidhi syayatin, dan juga terikatlah syaitan-syaitan. Maka mereka mentafsirkan bahawasanya yang diikat di sini adalah syaitan-syaitan yang pangkatnya besar, ataupun dia punya komando dia, ataupun kita panggil dia punya ustaz dia ke, dia punya kiai dia lah, dia punya ulama dia. Bukan ulama dia, itu beralamak. Dia punya ulama dia lah, dia punya pangkat tinggi. Tetapi yang kecil-kecil, yang kuntut-kuntut, yang kuncu-kuncu ni masih lagi ada. Ketika bulan Ramadan pun masih juga jalan sihir. Dan saya bulan Ramadan pun masih juga rukiahkan orang, dan juga masih juga ada kesurupan, masih juga ada godaan-godaan daripada sihir-sihir kat rumah-rumah orang pun masih juga terjadi. Maka ini menunjukkan bahawasanya syaitan pada bulan Ramadan pun masih juga bekerja dengan bomoh-bomoh yang ada. Jadi ini tak menunjukkan bahawasanya bulan Ramadan makna tak ada syaitan terus. Tak. Ada syaitan tetapi yang pangkatnya kecil-kecil. Jadi kalau ada orang yang masih ada gangguan ketika bulan Ramadan, ataupun yang mengganggu ketika bulan Ramadan, maka itu adalah jin-jin ataupun syaitan-syaitan yang pangkatnya rendah. Maka itulah waktu yang paling terbaik sebetulnya untuk ruqyah. Itu adalah waktu terbaik sekali untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Yang mengganggu adalah yang kecil-kecil. Yang besar-besar tak ada. Dan ada sebagian orang yang ketika bulan Ramadan sahaja tak ada dia punya gangguan dia. Yang tadinya kena ada unsur sihir, ataupun kena ganggu rumahnya, kemudian kena ganggu daripada pasangan-pasangannya, kena ganggu anak-anak, kena ganggu ketika bulan Ramadan, sepi. Alhamdulillah, tak ada gangguan at all. Ini menunjukkan bahawasanya kemungkinan besar yang mengganggu dia adalah komando-komando ataupun pangkat-pangkat yang tinggilah dibandingkan di luar Ramadan. Jadi itu yang saya nak tekankan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita tengok juga pada bulan Ramadan, kita pun dilazimkan untuk qiyamul lail ataupun menghidupkan malam. Sebetulnya itu adalah di antara cara macam mana nak hilangkan unsur sihir ataupun saka ataupun gangguan yang ada pada diri sendiri. Itu paling mudah sekali. You bangun untuk solat tahajud, especially untuk bulan Ramadan, you tambahkan lagi dengan you punya witir, you minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dalam hadis Nabi SAW pun disebutkan juga bahawasanya ketika seorang itu minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, especially kalau untuk waktu tahajud ataupun waktu pertengahan malam, maka Allah Subhanahu Wa Taala pun akan buka pintu-pintu langit sehingga ketika kita doa, maka doa kita langsung akan sampai ke atas. Makna langsung Allah Subhanahu Wa Taala akan kabulkan. Maka itulah paling mudah sekali. Kalau boleh buat, maka buatlah. Kemudian yang ketiga, saya nak tekankan lagi, pasal tadi saya dengar ada aksiden motor, kemudian sejak daripada situ jadi badi. Dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya kalau kita tengok, saya selalu lazimkan baca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih. Maknanya apa? Bismillah dengan nama Allah. Amanna billah. Kami beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man yu'min billah, dan siapa sahaja yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, la khaufun alaih. Tidak ada rasa takut sedikit pun. Maknanya rasa takut kita hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ada benda lain yang mengganggu kita, kita rasa kita lagi takut dengan benda ni dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebagian orang yang mungkin solat, tengah solat isyak ke, solat subuh ke, solat malam ke apa, solat Allahu Akbar, tiba-tiba kena kacau. Contohnya ada bunyi whisper kat telinga dan lain-lain. Yang dia buat apa? Batalkan solat. Dibandingkan kalau kita tengok dalam kondisi seperti ini, sebetulnya kita takut kepada mereka dibandingkan kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan kita dalam keadaan solat.
Contoh seperti itu. Jadi kena kuatkan diri, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala perlindungan. Jadi kalau ada ayat-ayat perlindungan mana-mana, selalu kalau boleh baca. Okay? So kuatkan diri. Dan saya rasa untuk yang badi ada dua. Yang satu adalah dari segi mentally. Yang kedua adalah daripada kita punya diri, kita punya hati. Jadi kena kuatkan dua-dua benda ni, maka insya-Allah badi akan hilang. Okay? Kemudian apa lagi? Kalau tengok tadi ada satu lagi mungkin doa yang mungkin saya boleh ajarkan. Boleh sahaja kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Yang bermaksud dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala alladzi la yadurru, tidak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkan, syai'un fil ardi, apa pun yang ada di bumi, wala fis sama', yang apa pun yang ada di langit, wa huwas sami'un alim, dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala As-Sami', yang maha mendengar, Al-Alim, yang maha mengetahui. Selalu amalkan itu. Dan ketika nak baca, nak keluar rumah, baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu kalau boleh amalkan. Walaupun kadang-kadang kita selalu dengar daripada mak bapak kita, baca doa sebelum keluar, baca doa. Yes, sebetulnya memang sebelum keluar balik rumah semuanya baca doa. Biar apa? Biar Allah jaga kita. Bila Allah jaga kita, tak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkan kita. Maka tak akan ada badi, tak akan ada dan lainnya. Okay, insya-Allah. Jadi itu sahaja untuk hari ini, untuk episod ni. Saya rasa itu yang saya boleh kasih lah. Tak ada benda-benda lain lah. Tak ada banyak. Okay. So, apapun, jangan takut pada mereka, tapi takutlah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum.